Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 283 kes. Kes 283, seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 38 tahun yang tiba di negara ini dari Jakarta, Indonesia melalui Singapura pada 9 Julai 2021. Beliau mula mengalami batuk, selesema dan sakit tekak pada hari keempat selepas ketibaan iaitu semasa sedang berada dalam kuarantin. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati 8 kontak terdekat bagi kes tersebut iaitu mereka yang membuat perjalanan bersama-sama beliau dari Indonesia. Sementara itu, 2 kes sembuh dilaporkan, manakala 20 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 142 kes. 749 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,932 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 68 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 147,357 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 15 Julai 2021 seramai 140 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 106,086 orang iaitu 23.4%. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 19,125 orang iaitu 4.2% dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 17,616 orang. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan memaklumkan bahawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan rang-rang Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 akan berkuat kuasa bermula 1 Oktober 2021. Kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa menitik beratkan dan memberi keutamaan terhadap kebajikan dan kesejahteraan orang kelana upaya OKU di negara ini agar sentiasa dijaga dan dipelihara selaras dengan dasar negara dan inisiatif Majlis Kebangsaan Isu Sosial di bawah Pelan Tindakan Orang Kelana Upaya serta komitmen negara di bawah Convention on the Rights of Persons with Disability dalam memastikan orang kelana upaya diberi peluang saksama bagi menjalani kehidupan secara inklusif di negara ini. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam siaran medianya memaklumkan bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan golongan OKU di negara ini sentiasa terjamin, beberapa peruntukan di bawah Akta Pencen Umur Tua dan Hilang Upaya Penggal 18 telah dipinta untuk mengukuhkan penjagaan dan pemodelan golongan OKU dan memastikan pemberian allowance kepada yang benar-benar layak dan juga tidak keciciran. Akta tersebut juga akan dikenali sebagai Akta Pencen Umur Tua dan Allowance Kurang Upaya. Satu rang undang-undang bergelar Perintah Orang Kurang Upaya juga telah digubal bagi memastikan golongan OKU mendapat pengiktirafan dan perlindungan yang sewajarnya. Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Kurang Upaya Pindaan 2021 menetapkan pencen umur tua dan allowance kurang upaya hanya diberikan kepada rakyat negara Brunei Darussalam iaitu penduduk tetap yang tidak mempunyai warga negara lain dengan syarat mereka menetap atau berada di negara ini pada tempoh-tempoh yang ditetapkan melalui pindaan akta.
memperkenalkan allowance penyedia penjagaan melalui Peraturan 8A-1 iaitu Care Provider Allowances, Old Age and Disability Pension Regulation sejumlah RM250 sebulan bagi penerima allowance kurang upaya di bawah garis pandu Jabatan Pembangunan Masyarakat. Mengemaskini kriteria kelayakan allowance kurang upaya dengan menghilangkan syarat tidak dapat bekerja dan menukarnya kepada pengesahan dari pakar perubatan yang akan menilai dari segi tahap ketidakupayaan mengikut garis pandu yang akan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan memastikan orang kelainan upaya juga akan berhak menerima allowance kurang upaya di samping pencen umur tua apabila mencapai umur 60 tahun. Perintah Orang Kurang Upaya 2021 yang memfokuskan kepada definisi orang kurang upaya, pendaftaran orang kurang upaya dan perlindungan khusus orang kurang upaya bagi kesalahan penderaan dan pengabaian seperti berikut. Definisi orang kurang upaya bab 2 termasuk seseorang yang mempunyai kecacatan jangka panjang tingkah laku, komunikasi, perkembangan, fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat sepenuhnya dan keberkesanan penyertaannya dalam masyarakat. Penubuhan pendaftaran orang kurang upaya melalui bab 6 iaitu registration. Pendaftaran iaitu Pengarah Pembangunan Masyarakat akan menyimpan dan menyelenggarakan suatu daftar orang kurang upaya yang mengandungi nama dan alamat serta butir-butir lain semua orang kurang upaya yang didaftarkan di dalamnya dan perlindungan khusus bagi orang kurang upaya melalui bahagian 4 iaitu Offences Against Persons with Disabilities yang memperuntukkan kesalahan-kesalahan terhadap orang kurang upaya dengan membawa hukuman berat. Sesi pemberigaan mengenai rang perintah Akta Pencen Umur Tua dan Hilang Upaya Pindaan 2021 dan rang perintah Orang Kelainan Upaya 2021 akan dilaksanakan bersama pihak-pihak berkepentingan khususnya penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung, Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MK-OKU, persatuan-persatuan dan pertubuhan-pertubuhan orang kelainan upaya. Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina telah menikmati hubungan dua hal yang baik melalui kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat kepada rakyat kedua-dua buah negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menekankan perkara itu semasa majlis penandatanganan perjanjian pengelakan cukai 2 kali dan pencegahan pelarian fiskal berkenaan cukai-cukai ke atas pendapatan DTA di The Empire Brunei pagi tadi. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, melalui perjanjian ini, hubungan dua hala kedua buah negara akan dapat dipertingkatkan dan sekaligus mewujudkan persekitaran yang kondusif dan menarik bagi perniagaan. DTA will hopefully send a very clear signal to our private sector that we are committed to create conducive and attractive environment to do businesses in each other's country. So provide greater tax certainties, clarifying taxing rights, and eliminating double taxation, among others. So hopefully it will also facilitate the government of Brunei Darussalam and government of the Republic of the Philippines in exchanging information, ensuring greater transparency on tax matters to be in line with the developed global standards. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sementara Yang Berhormat Carlos G. Dominguez ketiga, Setiausaha Kewangan Republik Filipina, menandatangani bagi pihak kerajaan Republik Filipina. Melalui perjanjian ini, kedua-dua negara akan dapat meningkatkan lagi kerjasama ekonomi, pelaburan dan perdagangan terutama melalui sektor-sektor swasta yang mana tentunya akan memperolehi manfaat dari cukai yang dikenakan di kedua-dua buah negara.
Penggemar sukan golf kini boleh mendapatkan pelbagai peralatan sukan golf di kedai golf bahagian tingkat atas Pusat Membeli Belah Mapuhai, Jalan Kebangsaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Jabidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kedai Golf Nation ini menawarkan pelbagai jenis peralatan golf dan beroperasi setiap hari mulai 9 pagi hingga 9 malam. Gerai perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 diadakan di seluruh daerah bermula semalam. Perincian mengenainya selepas petikan titah ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Acara-acara kerayaan sempena perayaan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 bermula semalam di seluruh daerah. Di daerah Brunei dan Muara, 286 petak jualan disediakan oleh Jabatan Bandaran. 4 lokasi gerai perayaan ditempatkan di kawasan Bandar Seri Begawan, iaitu kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapanan Muzium Alat Kebesaran Diraja, sebahagian Jalan Priti, sebahagian Jalan Elizabeth II dan Jalan Pemanca. Acara bermula 5 petang hingga 10 malam. Di gerai perayaan, para pengunjung tetap patuh dengan langkah berjaga-jaga dengan mengimbas QR Code sebelum masuk ke kawasan gerai-gerai perayaan. 178 gerai beroperasi di kawasan tersebut ke arah membendung penularan COVID-19 di negara ini serta berpandukan kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan. Para penjaja dan pengunjung gerai perayaan dikehendaki untuk mengikut syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan seperti memakai sungkup muka dan penjarakan sosial serta menjaga kebersihan. Di Jalan Priti, 40 petak dan 32 petak disediakan di Jalan Elizabeth II yang memberi peluang kepada para peniaga kecil-kecilan dan sederhana untuk menambah pendapatan. Walau bagaimanapun, orang ramai diingatkan supaya bijak berbelanja. Dari aspek kebersihan, gerai-gerai makanan juga perlu sentiasa mengekalkan kebersihan di tapak-tapak perniagaan. Di Jalan Pemanca, 12 petak jualan dan 24 petak gerai salai-salaian disediakan. Jabatan Bandaran menekankan dan mengingatkan berjaja di kawasan yang bukan dihaskan tidak dibenarkan. Gerai perayaan juga disediakan pelbagai persembahan pentas di Ibu Negara. Semalam diadakan persembahan drama pentas yang dihadiri oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Orang muda terjual, jalan tani, biarkan dia orang. Memberi malas baju rumah ini. Hei, guna. Gerai-gerai perayaan juga diadakan di daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong semalam. Di daerah Belait diadakan di kawasan Gerai Tudong Saji. 43 penjaja menyediakan pelbagai jenis juadah untuk para pengunjung. Gerai jualan dibahagikan kepada 4 kategori, gerai makanan dan minuman, jaja dan runcit. Pelbagai acara persembahan bercorak keagamaan turut disusun sepanjang perayaan yang akan berakhir pada 3 Ogos depan. Dalam sama-sama memeriahkan acara keraian, para pengunjung dan para penjaja perlu mematuhi saranan pihak berkuasa bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Di daerah Tutong, acara tertumpu di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah.
36 petak gerai jualan disediakan oleh Jawatankuasa Perayaan Daerah Tutong termasuk gerai penjaja, gerai makan dan gerai peralatan perhiasan. Para penjaja dan orang ramai yang berkunjung ke gerai perayaan diingatkan untuk mengikuti prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan. Hiasan pintu gerbang berdekatan padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong turut menyerikan malam perayaan di Daerah Tutong. 16 acara disusun sepanjang malam perayaan dan semalam persembahan kumpulan Tausyih An-Najwan memeriahkan acara. Malam ini persembahan Malam Sidar Hidayah Anjuran Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong B2. Di daerah Temburong, 19 acara disusun bagi menyerikan lagi malam perayaan tahun ini. Di pentas perayaan, kawasan derbaga Pekan Bangar semalam berlangsung persembahan Dikir Syarafil Anam yang dikendalikan oleh ahli Jawatankuasa Malam-Malam Kerayaan Bersama Takmir Masjid. Generasi masa depan merupakan generasi penerus yang akan mengorak langkah dalam terus memajukan negara dan mempertahankan identiti Melayu Islam Beraja. Perasaan cinta dan doa dipanjatkan kepada Raja yang dikasihi disembahkan ke hadapan Majlis Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kebawahduli Tuan Patih ke-75 tahun. Daulat Kebawahduli Tuan Patih. Selamat Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 tahun. Daulat Kebawahduli Tuan Patih. Selamat Hari Keputeraan Kebawahduli Tuan Patih ke-75 tahun. Daulat Kebawahduli Tuan Patih. Kami dari Persekutuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam mengucapkan Selamat Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 tahun. Daulat Kebawahduli Tuan Patih. Sementara itu, 18 anak damit yang lahir kemarin di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait diraikan pada Majlis Kesyukuran dan Penyampaian Cenderamata. Tiada kelahiran anak damit dicatatkan di daerah Tutong dan daerah Temburong pada tahun ini. Majlis ini merupakan antara acara utama sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia ke-75. Di daerah Brunei dan Muara, seramai 14 anak damit telah dilahirkan di Hospital Raja Isri Pengiran Anak Saleha. Pagi tadi, Majlis Kesyukuran dan Penyampaian Cenderamata diadakan di Blok Wanita dan Kanak-Kanak Hospital berkenaan. Penyampaian cenderamata daripada Jawatankuasa Kebangsaan, sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia ke-75 disempurnakan oleh Datin Paduka Hajah Jahrah binti Haji Muhammad, Isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sumbangan berupa kewangan berjumlah RM100 dikreditkan dengan membuka akaun Simanja di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, voucher RM50 untuk barang keperluan anak damit, sijil penghargaan dan potret kenangan ibu bapa dengan anak damit. Pada majlis ini, Perbadanan Taib juga menyumbangkan cenderamata berupa akaun Simanja berjumlah RM200 dan hamper barang keperluan anak damit bernilai RM50 disampaikan oleh Datin Hajah Kalsom binti Haji Suhaili, Isteri Menteri Pertahanan. Di daerah Belait, 4 anak damit telah dilahirkan di Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait. Majlis Kesyukuran dan Penyampaian Cenderamata kepada anak-anak damit berkenaan disempurnakan oleh Dayang Hajah Siti Raudah Hazimah binti Haji Abdul Wahab, Isteri Setia Usahatetap Bandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sumbangan cenderamata daripada Perbadanan Taib disampaikan oleh Dayang Sarifah Ratna binti Haji Syed Abdul Rahim, Ketua Jabatan Sumber Tenaga Manusia dan Pentadbiran.
Bank Islam Brunei Darussalam BIBD juga menyumbangkan cenderamata berupa produk satu kampung, satu produk, 1K, 1P pada majlis di Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha dan Hospital Suri Serbegawan, Kuala Belait. Umat Islam di negara ini akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu ini. Dan pada hari raya tersebut, agama Islam mensyariatkan satu ibadah yang merupakan salah satu dari syiar agama Islam, iaitu melaksanakan ibadah korban dengan menyembelih binatang ternakan seperti unta, kambing, kerbau atau lembu. Khutbah Jumaat hari ini menjelaskan ibadah korban merupakan sebahagian dari syiar agama yang mesti kita agungkan dan kita hormati. Khutbah Jumaat bertajuk Mengagungkan Ibadah Korban juga mengingatkan bahawa hukum melakukan ibadah korban adalah sunnah muakkad, iaitu sunnah yang sangat dituntut bagi orang-orang yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban. Peluang yang tidak ternilai dan hanya datang beberapa hari dalam setahun di bulan Zulhijjah ini tidak wajar diabaikan dan dilepaskan begitu sahaja. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun antara kesan positif ibadah kurban dari segi keagamaan dan kemasyarakatan itu ialah antaranya: pertama, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar takwa. Kedua, memupuk sikap belas kasihan terhadap golongan yang tidak berkemampuan. Ini jelas melalui pengagihan daging-daging korban tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, khususnya kepada para fakir miskin dan kepada golongan yang memerlukan. Ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan sesama kita. Keempat, mendidik kita untuk bersikap tolong-menolong dan bekerja sama. Ini kerana melalui ibadah kurban, masyarakat kita sebagaimana lazimnya akan memucang-mucang dan bekerja sama dalam urusan penyembelihan binatang ternakan, melapah daging dan seterusnya mengagih-agihkan daging korban tersebut. Lebih 800 peluang pekerjaan ditawarkan di Recruitment Fair yang diadakan selama 3 hari bermula petang tadi di Airport Mall Berakas. Acara anjuran Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC dan Job Centre Brunei JCB ini disertai lebih 60 buah syarikat swasta dari pelbagai sektor serta menawarkan peluang-peluang pekerjaan antaranya dalam sektor IT, minyak dan gas, perbankan dan pembinaan. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pameran dan sesi temuduga secara terbuka di mana para pencari kerja tempatan akan berpeluang untuk berinteraksi dan mendapatkan maklumat pekerjaan dari wakil-wakil syarikat yang terlibat. Juga diadakan beberapa sesi perkongsian dan taklimat seperti tip untuk mendapatkan pekerjaan, prospek-prospek kerjaya di sektor kreatif serta perkongsian pengalaman perantis iReady. Temuduga secara terbuka akan diteruskan sehingga Ahad ini bermula 10 pagi hingga 12 tengah hari dan pada sebelah petang bermula 1.30 hingga 5.30 petang. Para pengunjung diingatkan untuk sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan mengimbas kod QR BruHealth sebelum memasuki premis. Recruitment Fair diadakan dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Kemeriahan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara ini dengan pengibaran bendera negara di bangunan-bangunan kerajaan dan komersial dan pemasangan lampu-lampu cucul. Pengibaran bendera di bangunan-bangunan kerajaan dan komersial turut dihiasi dengan kain rentang yang tertulis Daulat ke Bawah Duli Tuan Patik, menunjukkan rasa taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis ke Bawah Duli yang dikasihi. Setiap kali perayaan, pemandangan ibu kota bertukar wajah pada waktu malam. Bandar Seri Begawan bergemerlapan dengan bermandikan cahaya lampu neon dan cucul yang penuh citra warna yang benar-benar membangkitkan suasana kemeriahan musim perayaan.
Deretan lampu cucul dalam pelbagai reka bentuk dan ukuran yang dipasang di sepanjang jalan raya menuju ibu negara memberikan keindahan yang setentunya memeriahkan lagi sambutan. Suasana seperti ini tidak pernah gagal menarik pengunjung daripada segenap lapisan masyarakat, termasuk dari dalam dan luar daerah. Seorang anak damit lelaki yang masih hidup ditemui di ruangan garaj sebuah rumah kediaman di Kampung Lugu, Sengkurong, Kelmarin. Balai Polis Sengkurong, pasukan polis di Raja Brunei melalui talian kecemasan 993 menerima maklumat tersebut sekitar pukul 6.40 pagi. Anak damit berkenaan segera diselamatkan oleh pemilik rumah dan memaklumkan polis dan ambulans bagi bantuan segera. Sejurus pihak paramedik tiba, anak damit tersebut segera dikejarkan ke Hospital Raja Isri Pengeran Anak Saleha bagi pemeriksaan kesihatan. Dalam pada itu, beberapa rakaman foto juga telah turut tular di media sosial memaparkan keadaan anak damit yang hanya diselimuti oleh secebis kain dipercayai jenis tuala. Pasukan polis di Raja Brunei sedang menjalankan siasatan mengenai insiden ini dan memohon orang ramai atau saksi yang mengetahui akan insiden ini agar dapat menyalurkan maklumat ke Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah di talian kecemasan 993 atau 245-9500 sambungan 490 atau 333. Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam menganjurkan pertandingan golf amal Pusat Ehsan ke-21. Pertandingan selama 3 hari bermula hari ini di Klub Golf Pantai Mentiri. Antara ikut serta yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Abang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, selaku Yang di-Pertua Klub Golf Pantai Mentiri. Pertandingan mengetengahkan The Patrons Challenge Trophy yang dibukakan kepada para pemain golf wanita dan pemain golf veteran. Pertandingan golf amal ini adalah bagi untuk mengutip dana Pusat Ehsan dan selain kempen kesedaran awam berterusan pusat berkenaan terhadap pemedulian dan penjagaan orang kurang upaya. Program DMY Grassroots Football Team 2021 dihasrat dapat menjadi platform bermanfaat kepada anak-anak muda negara ini dalam memberi sumbangan positif kepada pembangunan sukan bola sepak di negara ini dan sekaligus memberi peluang pada pemain muda menyertai kejohanan di dalam dan luar negara. Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan perkara itu semasa merasmikan program berkenaan. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Datu Muhammad Yassin, Kampung Perpindahan Mentiri. Projek latihan bola sepak ini dianjurkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Rendah Datu Muhammad Yassin yang dijalankan pada setiap hari Jumaat. Didukung oleh Sekolah Rendah Datu Muhammad Yassin dan Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam FABD, projek melibatkan 78 orang murid Sekolah Datu Muhammad Yassin yang mendaftar. Sebagai projek induk, ia juga diharap sebagai persediaan awal mencari bakat-bakat yang boleh dikembangkan sebagai pemain bola yang berjaya pada masa akan datang.